Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 26 Mac. Terdapat banyak projek pembangunan yang telah siap dilaksanakan di negeri ini dan banyak lagi yang sedang berjalan dengan lancar. Ia telah memberi manfaat kepada rakyat terutama projek infrastruktur serta pembinaan kemudahan yang lain khususnya yang dilaksanakan di bawah program Transformasi Luar Bandar RTP. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, walaupun selama ini kerap didedah berkaitan projek lewat jadual serta projek sakit, ia bukan bermakna tiada projek yang dilaksana dengan baik. Jelas beliau, Jabatan Kerja Raya JKR serta agensi pelaksana berkaitan akan sentiasa memantau semua perkembangan projek di Sarawak. Kerajaan negeri mengenakan syarat ketat dalam penawaran kerja kontrak dan pihak kontraktor hendaklah mematuhi semua yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan pelaksanaan projek RTP, beliau tidak mahu ada projek yang tidak dapat disiap memandangkan ia bukanlah projek besar. Bagi Dewan Undangan Negeri Bukit Saban sahaja, sebanyak 30 daripada 43 projek RTP di bawah seliaan JKR yang dilulus sepanjang 3 tahun lepas telah pun siap, manakala selebihnya dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Beliau ditemui selepas meninjau perkembangan projek pembinaan Jambatan Sungai Paku, projek pembinaan lapangan terbang landasan pendek, bebuling stall port dan projek penambahbaikan pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan CPPC di Layar Betong. Berkaitan projek Jambatan Sungai Paku yang bernilai 36.9 juta ringgit, beliau berpuas hati dengan perkembangan semasa projek itu. Projek tersebut sebelum ini dikategori sebagai projek sakit telah diambil alih oleh kontraktor baharu yang juga merupakan kontraktor sama bagi projek bebuling stall port. Dato' Amar Douglas turut berpuas hati dengan perkembangan projek bebuling stall port dan beliau yakin kedua-dua projek itu dapat disiap mengikut jadual. Kontraktor juga diharap mengambil peluang dengan keadaan cuaca yang dijangka bertambah baik selepas ini untuk mempercepatkan lagi pelaksanaannya. Bebuling stall port yang bernilai 296 juta ringgit dijangka siap pada tahun 2024. Dana yang disalurkan kerajaan negeri kepada Agensi Pembangunan Raskom, RASDA, bukan sahaja untuk projek pembangunan infrastruktur, malah juga pembangunan sosioekonomi penduduk di kawasan tersebut. Perpaduan negara yang juga pengurusi RASDA, Dato' Aaron Ago Dagang, dana 1.5 bilion ringgit itu perlu diuruskan dengan baik agar setiap projek yang dilaksanakan kelak memberi impak maksimum kepada rakyat. Tegas Dato' Aaron, tumpuan pihaknya adalah meningkatkan pendapatan isi rumah penduduk di kawasan tersebut yang merangkumi kawasan Parlimen Selangau dan Parlimen Kanowit serta 4 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN iaitu DUN Kakus, Tamin, Ngemah dan Tamin. Tegas Dato' Aaron, tumpuan pihaknya adalah meningkatkan pendapatan isi rumah penduduk di kawasan tersebut yang merangkumi kawasan Parlimen Selangau dan Parlimen Kanowit serta 4 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Ke arah mengemudi RASDA agar tidak tersasar daripada tujuan penubuhannya, beliau mendedahkan RASDA akan bekerjasama dengan satu kumpulan ahli pemikir atau think tank untuk menggariskan hala tuju RASDA. Beberapa makmal yang disertai pelbagai pemegang taruh termasuk pemimpin akar umbi telah diadakan untuk menyenaraikan keperluan dan projek yang boleh dilaksanakan di bawah RASDA kelak. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kempen kesedaran dan kawalan penularan jangkitan rabies peringkat daerah Kanowit. Menjelaskan lanjut, beliau melihat penubuhan institusi pengajian tinggi khas untuk pertanian moden itu akan mampu memberi manfaat bukan sahaja kepada penduduk Kanowit tetapi untuk penduduk di seluruh Sarawak. Saya ingin menubuhkan satu institution of higher learning di sini yang akan memberi program macam TVET tapi tertumpu kepada pertanian dengan mechanization. Kita namakan A&M, Agriculture and Mechanization, dan itu kita ingin tubuhkan di kawasan kita di Kanowit ini. Katanya institusi itu kelak diharap melahirkan tenaga kerja berbakat dan mahir dalam industri pertanian moden. Kerajaan akan terus mendengar keluh kesah rakyat daripada segenap sudut platform media. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Penerangan dan Unit Komunikasi Awam, Dato' Abdullah Saidul berkata, walaupun terdapat media yang tidak berlesen memainkan peranan sebagai lidah rakyat, kerajaan tidak memandangkan ringan akan pendapat mereka.
Ada juga kita ni wartawan tidak rasmi yang mula berkecimpung dalam menyampaikan berita dan maklumat melalui Facebook mereka. Kita juga menghargai mereka ini. Kadang-kadang ada juga yang bersifat kritikal, tapi kita anggap beberapa pengamal media sosial yang berminat untuk menjadi wartawan tidak rasmi ini, kadang-kadang teguran dan kritikan mereka kita anggap sebagai satu yang konstruktif. Dalam pada itu, beliau terus mengingatkan media massa supaya tidak mensensasikan sebarang isu yang tidak memanfaatkan rakyat dengan mencedok isu kecil sehingga mencetuskan provokasi. Walau bagaimanapun, beliau menyuarakan penghargaannya kepada media di negeri ini yang memainkan peranan cukup bermakna dalam mengekalkan keamanan semasa. Dato' Abdullah bercakap kepada pemberita selepas program Bubur Lambuk dan Sumbangsih Ramadan Media Sarawak Liansin 2023 di Matang Kuching. Dalam majlis itu, beliau turut menyampaikan sumbangan beras kepada wakil-wakil media dan juga mengagihkan lebih 100 pek bubur lambuk kepada orang ramai. Kecemerlangan anak-anak adalah bermula daripada didikan ibu bapa atau penjaga di rumah. Justru ibu bapa harus memainkan peranan, membimbing serta memantau aktiviti di rumah di samping bekerjasama rapat dengan pihak sekolah bagi menentukan kecemerlangan anak-anak. Kerjasama itu dapat diperkukuhkan melalui penglibatan ibu bapa dan pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG yang merupakan badan penghubung yang penting. Dengan adanya kerjasama dan hubungan mesra antara pihak sekolah, PIBG, ibu bapa dan juga masyarakat setempat sudah pasti akan meningkatkan iklim pembelajaran yang kondusif. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majarenggi menegaskan ibu bapa sewajarnya bersedia meluangkan masa apabila diperlukan oleh pihak sekolah dan PIBG menghadiri serta menyokong program yang dianjurkan di sekolah. Tambah beliau, anak-anak yang cemerlang dalam bidang akademik khususnya amat bergantung kepada ibu bapa atau penjaga yang membudayakan ilmu di rumah. Selain daripada itu, ibu bapa juga perlu memantau aktiviti anak-anak di rumah termasuk penggunaan media sosial yang boleh membawa kesan buruk terhadap disiplin dan sasiah diri pelajar. Datuk Majang yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju berucap pada Majlis Penangguhan Mesyuarat PIBG kali ke-26 SMK Kidurong di Dewan Seri Kidurong Bintulu. Terdahulu berucap Yang di-Pertua PIBG SMK Kidurong Tero Bayel menegaskan pada tahun 2022 PIBG sekolah itu telah menyumbang sebanyak RM104,635 untuk kegunaan sekolah. Untuk tujuan pembelian Smart TV yang digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik kerja. Dan untuk makluman yang berhormat Datuk, pihak sekolah telah membeli sebanyak 19 unit Smart TV 60 inci dan telah dipasang dalam kelas untuk kegunaan guru-guru dan juga murid-murid semasa mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. SMK Kidurong menurut beliau antara sekolah yang menjadi pilihan ibu bapa di Bintulu, ekoran prestasi akademik dan kokurikulumnya yang sangat memberansangkan. Justru beliau berharap Datuk Majang akan terus membantu sekolah tersebut daripada aspek kewangan dan penambahbaikan prasarana demi keselesaan warga sekolah. Datuk Majang telah bersetuju beliau untuk menaik taraf Dewan Seri Kidurong yang dianggarkan berjumlah lebih RM100,000. Sementara itu, beliau turut menyalurkan projek kecil luar bandar berjumlah RM40,000 kepada PIBG SMK Kidurong. Pertubuhan Kebajikan Islam Perkim Cawangan Miri terus mengorak langkah dalam menganjurkan pelbagai aktiviti untuk membantu masyarakat yang kurang berkemampuan. Timbalan Ketua Wanita Parti Keadilan Rakyat PKR Sarawak, Zulhaidah Suboh berkata, ini kerana bulan Ramadan merupakan peluang berkongsi rezeki bersama golongan memerlukan. Zulhaidah berkata demikian ketika mewakili Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man pada Majlis Penyampaian Sumbangan Kebajikan Bulan Ramadan 2023 di Miri. Dalam perkembangan lain, beliau juga mengingatkan golongan peniaga yang ingin menyediakan menu rahmah supaya memaklumkan Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen Miri sekiranya memerlukan spanduk atau gegantung untuk membantu mempromosi menu mereka. Katanya semasa berniaga, peniaga digalakkan untuk bersedekah ke arah mengimarahkan bulan Ramadan dengan menu rahmah yang disarankan oleh kerajaan. Pada majlis tersebut, seramai 100 keluarga menerima sumbangan berupa makanan asas.
Sarawak mengalu-alukan kembali kapal pesiaran Star Breeze. Kapal pesiaran pertamanya tahun ini yang berlabuh di Pelabuhan Sim Keng Hong di Kuching pada Khamis lepas. Pengarah Penghubungan Pemegang Taruh Lembaga Pelancongan Sarawak, Maurice Balang berkata, ketibaan kapal pesiaran itu menandakan pengembalian semula ketibaan pelayaran ke Sarawak selepas selama 3 tahun tidak kemasukan kapal pesiaran. Sebuah lagi kapal persiaran dijangka tiba di Sarawak pada November depan. Kapal Star Breeze yang dalam pelayaran dari Singapura ke Hong Kong membawa bersama 201 penumpang, terutamanya dari Amerika Syarikat, Eropah, Australia dan negara-negara ASEAN. Antara destinasi yang menjadi persinggahan di Kuching adalah Pusat Hidupan Liar Semenggoh, Kampung Budaya Sarawak serta lawatan ke tapak warisan sekitar Bandaraya Kuching. Kapal Star Breeze telah meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu, Sabah. Di Kuching, seorang lelaki 21 tahun maut setelah kenderaan jenis sedan yang dipandu terbabas dan melanggar sebatang pokok di Jalan Perindustrian Demak Laut kawasan Sejingkat semalam. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya menerima laporan mengenai kejadian tersebut pada pukul 9.54 pagi. Mangsa dikenali Yap Cheng Ziang didapati tidak sedarkan diri tersepit di bahagian tempat duduk pemandu. Pasukan bomba bertindak membuka pintu hadapan sebelah kiri dan mengeluarkan mangsa dengan menggunakan peralatan khas. Walau bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pihak perubatan dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Insiden kecurian peralatan dan pecah masuk di tapak pembinaan projek stesen pam penggalak Maskat memberi kesan kepada kelancaran kemajuan pembinaan projek tersebut di Bintulu. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Abdul Rahman Junaidi dalam satu kenyataan media memaklumkan kes kecurian keempat yang berlaku pada 22 Mac lepas telah direkodkan oleh pihak Jabatan Bekalan Air luar Bandar Jebab bahagian Bintulu. Kejadian tersebut telah mengakibatkan kerugian kira-kira RM293,000 bagi kerja-kerja baik pulih dan penggantian peralatan yang musnah dan hilang. Tambahnya, aset-aset Jebab yang disediakan tersebut adalah untuk memberi kemudahan kepada para pengguna untuk menikmati sistem bekalan air yang baik dan konsisten. Akibat daripada insiden yang tidak bertanggungjawab tersebut akan memberi kesusahan kepada pengguna. Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Ahad 26 Mac. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani.